So assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kelas 1 Hibiscus. Kita akan start kelas kita. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. So, tahniah kerana anda hadir ke sekolah. Untuk sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan review balik apa yang kita telah belajar. So, sekarang ni kita masih lagi bab 1 iaitu nombor nisbah. So, ni adalah buku teks awal lah. Okey, dalam nombor nisbah ni ada beberapa bahagian yang awak akan belajar. Yang pertama sekali integer, iaitu bab 1.1. Yang kedua, awak belajar tentang operasi asas aritmetik melibatkan integer, tambah tolak, darab, bahagi. Dan last class kita belajar operasi pecahan positif dan pecahan negatif, yang mana ada dua bahagian, dua kelas. Kelas yang pertama, awak belajar macam mana nak wakilkan pecahan positif dan pecahan negatif dalam garis nombor. Seterusnya awak belajar susun mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Selepas pada itu awak belajar tambah dan tolak menjalankan operasi melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. And last kali awak belajar selesaikan masalah melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif lah. Okey. Saya kena tutup sikit mic. Kalau kita tengok, go through sikit kalau buku teks awak ni, so boleh nampak ni. So apa itu integer positif dan integer negatif, kalau awak masih ingat lagi. Okay, next kita tengok juga dalam garis nombor. And then awak belajar susun. Okay, daripada garis nombor, tertib menaik dan tertib menurun. Seterusnya kita belajar operasi tambah, tolak, darab, bahagi. So macam mana kita nak tambah dan tolak integer ni. Okay, yang seterusnya kita belajar juga gabungan operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi, yang mana awak perlu selesaikan dahulu. Kita dah belajar kan. So konsepnya sama sebenarnya yang awak belajar semasa sekolah rendah. Bezanya awak cuma ada nilai integer yang negatif, nombor negatif ni. Okay, next kita juga belajar macam mana nak, yang ni saya skipkan untuk awak sebabnya agak susah sikit untuk explain kalau jauh. Secara bersemuka lebih efisien lah. So yang ni saya skipkan. Okey, kita belajar macam mana nak selesaikan masalah melibatkan integer. So ni ada diberi satu soalan. So ni semua ada dalam kerja rumah. Okey. Okey, yang last tu kelas awak belajar ni, pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, 2 minggu lepas kita belajar susun dalam garis nombor. And then susun mengikut tertib. And then last kelas minggu lepas kita belajar tambah dan tolak. Macam mana nak tambah dan tolak. Okey, menggunakan tambah dan tolak pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. So selain daripada itu juga awak belajar juga menyelesaikan masalah melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi ini adalah kerja rumah awak yang terlepas, 13C dan 13D. Okey, awak boleh tengok dalam, kalau awak perasan saya dah masukkan dalam awak punya OneNote. Okey. So sini tugasan yang ke-6. Okey. Kita keluar. Ada tak? 123A, 123B. So jadi kalau terlepas awak boleh tengok balik jawapan, semua dah ada dibincangkan kat sini. Ini dalam OneNote awak ni. Tugasan yang keempat, tugasan kelima pun kita dah bincang dalam last class. Ni, and then tugasan yang keenam kita masih belum bincang lagi .
So saya akan ambil tugasannya ke 6. Mana kerja rumah. Tugasan ke 6. So ni adalah kerja rumah awak sebenarnya minggu lepas saya bagi. Tapi mungkin saya tak assign sebagai assignment dalam Teams dan juga Google Classroom. Sepatutnya awak boleh buat lah ni. So hari ni kita akan bincangkan dulu. So nanti kalau awak ada masa, so nanti lepas pada kelas ni awak cuba siapkan ni. Okey. Sebab saya terus bincang hari ni, saya akan bincang. Okey, saya bagi jawapan terus. Nanti awak akan refer lah kat sini Boleh? So boleh refer jawapan kat sini, nanti saya copy sekalian. Copy to the collaboration space. Okey. So ni adalah kerja rumah awak untuk sepatutnya minggu lepas ni, tapi saya tak assign sebagai kerja rumah. Jadi sepatutnya kalau awak perasan kelas lepas, sepatutnya awak dah buat lah ni. Saya tengok tak ada siapa punya hantar lagi. Okey. So hari ni kita akan bincang soalan ni 1.3C dan 1.3D. Okey, lepas pada itu kita akan masuk bab baru iaitu 1.4. Okey, pecahan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, kita ada dua lagi subtopik sebelum masuk bab 2. Okay, jadi awak boleh siapkan lah. Kalau rasa susah nak guna teknologi seperti tablet ataupun PC, awak boleh guna buku. Sebabnya sama je. Okay, nanti bila buka sekolah, saya akan print lah yang mana yang dah buat. Kalau tak buat, awak kena buat atas buku lah. Okay. Kalau print tu nanti kita tampal je lah. Okay. Sebab ni adalah bukti awak. Bahawa awak faham ke tak. So far setakat ni saya tengok cuma 2-3 orang saja yang hantar. Okay, so hari ni kita akan bincang bab ni. Saya ready. Boleh Sekarang 9. Okay, letter diri 1.3C. Okay. A 1/1/6 darab dengan 3/4 tambah dengan 1/5. So saya akan tulis kat sini kat sebelah sini latih diri 1.3C. Okey. Soalan A. 1/1/6 darab dengan 3/5 tambah dengan 1/5. Okey. First kali sebenarnya saya beritahu awak ada beberapa step. Yang pertama sekali kita akan tukar kepada bentuk pecahan tidak wajar. Tukar kepada pecahan tidak wajar. Dan macam mana? So ni pecahan bercampur tukar kepada tidak wajar. 6 darab dengan 1 tambah dengan 7. 6 darab dengan 1 tambah dengan 1 So awak akan dapat 7/6 darab dengan 3/5 ni jika ada pecahan bercampur. Pecahan bercampur tahu kan? Inilah 1/1/6 ni. Tambah 1/5. Okey, selesaikan mengikut turutan lah. Mengikut tertib. Jadi macam mana nak selesaikan ikut tertib? Kan kalau perasan dulu, kalau ada kurungan, selesaikan kurungan. Okey, yang kedua, kalau ada darab dengan bahagi, selesaikan darab dengan bahagi. Yang ketiga, kalau ada tambah baru, kita selesaikan tambah dengan tolak. Okey, sekarang ni kita tengok ada kurungan kan? So kita akan selesaikan yang dalam kurungan dahulu lah. So untuk itu kita akan salin semula 7/6, yang mana yang tak terlibat dengan pengiraan salin semula. Okay, yang kedua, bila awak nak selesaikan tambah dan tolak ni, awak tengoklah macam mana awak belajar sekolah rendah dahulu. 3/5 tambah 1/5. So penyebut kat bawah ni sama kan. Jadi boleh tambah secara teruslah kan. 3 tambah 1
4 per 5. Seterusnya kita akan selesaikan darab dengan bahagi. So ni ada darab, jadi boleh selesaikan kan, betul. Macam mana nak selesaikan? So kalau boleh kecilkan 4 bagi 2 dapat 2. Ni bagi 2 dapat 3. Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Jadi tak boleh awak akan darab 7 darab dengan 2 14, 3 darab dengan 2 15. Jadi jawapannya adalah 14 per 15. Okey. So awak boleh sediakan buku lah. Sepatutnya kalau kelas kita boleh buat buku, bawa buku lah. Tulis satu buku tulis, buku teks letak kat depan. Sebab kita matematik, kalau tengok saja awak takkan faham lah. So better awak tulis sekali. Okey. Kalau rasa tak sempat, boleh angkat tangan ataupun komen lah. Buka unmute saya, unmute pun tak apa. Okey. Bila awak unmute, saya tak langsung. Yes, ada angkat tangan. Apa? Level 3. Cikgu, 3/4 ke 3/5 tu? 3 darab 5. Macam mana? Soalan? Saya salah soalan ke? Okey, saya salah soalan. Okey. 3/4 tambah 1/5. Okey, thank you David Sri. So saya kena betulkan semula So salah ni. Soalannya adalah 3/4. Nasib baik ada pelajar yang perasan. Okey. Jadi salin semula. 3 saya kena betulkan semula lah, salah lah ni. Okey. Okey, 3/4 tambah dengan 1/5. Okey, jadi bila awak nak selesaikan yang dalam kurungan ni, kita perlu samakan yang bawah. So tadi soalan jawapan tadi salah. Sebab apa? Sebab soalan pun salah. Okey. Jadi terima kasih David Sri. Okey, jadi bila soalan ni penyebut dia tak sama, jadi kita akan samakan. Macam mana nak samakan? Okey. Yang ni kita akan darab dengan 5, yang atas ni kita akan darabkan dengan 5. Yang bawah ni pun sama, nak samakan kita akan darabkan dengan 4. Jadi secara tak langsung 3 darab 5 dapat 15. Okey, 4 darab 5 awak akan dapat 20. Seterusnya lagi 1 darab 4 awak akan dapat 4. 5 darab 4 20. Jadi awak tengok nampak sama kan? So bila dah sama, awak boleh selesaikan. Okey. So saya saling semula tukar pen. 7/6 darab dengan 15 tambah 4 jadi 19/20. Okey, seterusnya. Boleh kecilkan? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh awak akan darab lah. Okey. So ni soalan 1/3C. 7 darab 19, betul ke? Soalan betul? Betul. Sorry, saya tak berapa sihat. Okey, kalau susah boleh pakai kalkulator. OneNote Sekejap saya tengok OneNote saya. Yes. Okey, 7 darab 9 63. 3 6 darab 1. 7 darab 1 7 tambah 6 13 133. Okey, 6 darab 20 jadi 102. Okey, betul tak? Kita tengok 7/6 darab 19/20. So awak akan dapat 113/120 ataupun 133/120. So betul lah So untuk kalkulator tingkatan 1 awak dah boleh pakai kalkulator Tapi jalan kerja mesti kena buat lah. Macam ni lah jalan kerja, tak payah. Okey, walaupun pakai kalkulator kena guna tunjuk jalan kerja. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Ataupun boleh tukar tadi kan. Kalau nak tukar macam mana? Awak belajar dulu kan macam mana nak tukar kepada pecahan bercampur. 120. 120 tolak dengan ni awak akan dapat 13. Awak akan ambil ikut putaran jan, awak akan dapat 1/13/120. So dua-dua jawapan dikira betul lah. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan B. Negatif 5/6 tambah dengan
1, 2/3 bahagi dengan negatif 3/7. Okey, so kita akan tengok semula soalan ni. So ada kurungan tak? So ada, tapi kurungan ni adalah menggunakan operasi. Jadi tak apa, kita abaikan. Jadi kurungan ni adalah bukan kurungan untuk menjalankan operasi. Kurungan ni menunjukkan bahawa nilai 3/7 itu adalah negatif. Dan seterusnya kita tengok ada tak darab dengan bahagi. So sini ada darab dengan bahagi. So kita akan selesaikan. So saya tukar warna merah lah, senang sikit. Okey, saya lupa. Sebelum pada tu, ada pecahan bercampur tak? Kalau ada, tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi tulis semula negatif 5/6 tambah lagi 3 darab 1 dapat 3 tambah dengan 2 dapat 5. Jadi jawapannya 5/3 bahagi dengan negatif 3/7. So negatif ni kita buat kurungan sebabnya untuk menunjukkan bahawa nilainya adalah negatif. Dan bahagi, kita akan selesaikan bahagi. Bahagi sebenarnya kalau dalam operasi pecahan kita akan tukarkannya kepada darab. Macam mana? 5/6 tambah dengan 5/3 darab dengan negatif 7/3. So kita akan terbalikkan. Okey, kalau ingat lagi sekolah rendah dulu, kalau bahagi awak akan terbalikkan jadi operasinya adalah darab. Okey, so kita akan selesaikan dulu yang ni. Yang darab dahulu. Okey, jadi selesaikannya macam mana? Salin semula yang mana yang kita tak nak jalankan operasi. Okey, yang ni kita akan darab. 5 darab 7 awak akan dapat 35. Okey, awak jangan lupa juga ni positif kan? Ni negatif. Positif darab negatif secara tak langsung yang ni adalah negatif. So kita dah belajar integer bab 1.1. Okey. Kalau positif darab negatif hasilnya adalah negatif. So sini adalah negatif. Okey, 5 darab 7 35, 3 darab 3 awak akan dapat 3 darab 3 dapat 9. Okey. So kita boleh selesaikan. Kalau macam ni awak boleh juga gunakan kalkulator untuk selesaikan, untuk check jawapan Okey, so kita akan samakan penyebut dia. Macam mana nak samakan? Nak tolak kan? Ni operasi tolak. Macam mana nak tolak? Untuk awak tolak kita samakan penyebut lah. Contohnya sifir berapa nak sama? 9, 18, 6, 12, 18. So jadi kita akan darabkan dengan 3. 6, 12, 18. Bawah darab 3, atas pun darab 3. Yang ni pun sama 9 dan ni darab 2. 9 darab 2 dapat 18. Okey, jadi 5 darab 3 jadi negatif. Tukar pen. 5 darab 3 dapat negatif 15. 6 darab 3 jadi 18. Ni tolak. 35 darab 2, 70. 9 darab 2, 18. Okey, jadi dah sama, kita akan jalankan operasi seperti biasa. So bawah ni mesti 18. Negatif 15 tolak 70. Awak pinjam RM15, pinjam lagi RM70. Berapa awak pinjam? Jadi sebenarnya kita pinjam lagi banyak kan, jadi kita akan tambah 70 tambah dengan 15, awak akan dapat 80. So ini adalah jawapan. Okey. 85/18. Ataupun kita juga boleh tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi kalau nak guna, kalau rasa susah boleh guna kalkulator. Saya benarkan untuk kata satu kita dah benarkan guna kalkulator. Negatif 5/6. Okey. Tolak dengan 35 per dengan 9. Awak akan dapat 4/13/19 ataupun kita boleh tukar negatif 85/18. Sama kan? Okey, nampak sama? Okey, jadi tukar. So tekan sini untuk tukar dalam bentuk pecahan, tukar sini pecahan tak wajar. Perpuluhan, sorry. So jawapannya adalah negatif 4/13/18. Susah ke? Jadi nak rasa susah senang awak kena buat sendirilah. Okey. So kalau awak rasa nak tengok semula boleh tengok balik kawasan dalam file dalam Teams ni saya recordkan, saya simpan kelas online kita dalam Teams. Okey, awak boleh tengok kat sini. Dalam awak punya kelas ni, sorry. Salah lagi. Ni. Okey, dalam file awak ni okey. Ada record. Semua file kelas kita direcordkan. Okey, sama ada awak nak download ataupun terus tengok dalam website streaming. Okey, dan biasanya saya upload juga dalam YouTube lah. Okay, untuk mana yang ketinggalan kelas saya yang tak join. Okay, so ni 1.2, 1.3, ni 1.1 kalau tak salah saya. Okay. So, kita tutup dulu. Sambung kelas tadi.
Okey, soalan yang seterusnya, soalan C. Panjang panjang sangat, jadi saya kena copy lah. Jadi salah soalan pula. Okey, soalan C. Gerak ni. Panas ke? Okey. Soalan yang seterusnya, soalan C. Panjang letak kat sini lah. Okey, habiskan. Okey. Negatif 2, 1/2 bahagi dengan negatif 3, 1/3. Kalau ada apa nak tanya, boleh angkat tangan Okey. Okey. Kalau rasa senang, lagi senang buat apa, tulis kat buku lah, tak apa sebab nanti pun boleh juga. Okey. So kita akan tukar seperti mana macam biasa, tukar kepada pecahan tak wajar. So ni semua pecahan bercampur, pecahan bercampur, tukar kepada pecahan tak wajar Okey, so kita tengok 2 darab dengan negatif 2 dapat 4 tambah 1. Jadi negatif 5/2 bahagi 3 darab 3, 9 tambah 1, 10/3. Ingat kan? Pergi ke sini. Putar ikut jam. Bawah darab, atas tambah. Okey, tambah tolak. Tambah darab dengan tolak negatif. Tambah, ingat kan? Operasi integer. Bab 1/1. Tambah darab dengan positif darab negatif, awak akan dapat negatif. Negatif darab dengan negatif, awak akan dapat positif. Positif darab dengan positif, dapat positif. And then last sekali, negatif darab dengan positif, dapat negatif. Okey, jadi negatif, positif darab negatif, negatif 1/6. 1/6. Okey, dah salin semula, dah cantik. Tukar operasi darab dengan bahagi. Jadi ini ada bahagi, kita tukarkan kepada darab. Negatif 5/2 darab dengan kurungan negatif 3/10. Okey, tolak 1/6. Okey, kalau ada nak tanya boleh angkat tangan Okey, seterusnya lagi kita selesaikan yang darab ni. Okey, so ni kita kecilkan jadi 1, bahagi dengan 5 dapat 1, bahagi dengan 5 dapat 2. Jadi dah tak boleh dah. Negatif, okey, kita akan selesaikan ni. Negatif darab negatif, hasilnya adalah positif. 1 darab 3 dapat 3, 2 darab 2 awak akan dapat 4. So tolak dengan 1/6. Okey, positif ni tak payah tulis pun tak apa kan. Sebab semua nilai yang nombor adalah positif, melainkan kalau ditakdirkan simbol negatif, so nilainya adalah negatif. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Selesaikan. Samakan apa kita panggil penyebut. 6, 12. 4, 8, 12. So kita boleh darabkan dengan 3. Darabkan dengan 3. Ni darab dengan 2, darab dengan 2. 3 darab 3, awak akan dapat 9. 4 darab 3, 4, 8, 12. Tolak dengan 1 darab 2, 2. 6 darab 3, awak akan dapat 12. Okey. Jadi dah sama, kita akan selesaikan seperti biasa. 9 tolak 2 adalah jawapannya mestilah 9 tolak 2 dapat 7. So jawapannya adalah 7/12. Okey. Okey. So matematik memang kena buat. Okey, nanti lepas pada ni kalau awak tak sempat buat kerja rumah ni, cuba buat. Okey, kalau tak memang tak dapat lah, susah nak faham. Okey, kalau sains ke apa mungkin boleh lagi lah. Awak baca saja. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan D. Mana dah tadi? Jauh sangat Okey, soalan D. D, E, F. Banyak lagi tu, 3 soalan. Sekarang ada 9:15 minit baru. Okey, sempat. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan D. Okey, negatif 6, 3, 2/7, 4, 1/2. Sebenarnya saya beritahu awak, pecahan tak wajar tukar kepada pecahan negatif 6 darab dengan 7 darab 3. 7 darab 3, 21. Okey, tambah dengan 2, 23, betul ke? 7, 14, 21, 23. Okey, per 7. Okey, saya lupa. Jangan
Jangan salah ni. Negatif 6 darab dengan, okey. So ni ada kurungan, so kita jangan lupa kurungan. Tolak dengan 2 darab dengan 4, 8 tambah dengan 1 dapat 9/2. Okey, jadi macam mana? Kita akan selesaikan yang kurungan dahulu. Jadi untuk samakan yang bawah, kita akan darab dengan 2. Yang ni pun akan darab dengan 2. Yang ni awak akan darab dengan 7. Darab dengan 7. Yang mana tak terlibat dengan operasi, kita akan salin semula. Okey. So sekarang ni kita dah tak pakai bentuk lazim. Sebenarnya saya beritahu lah. Tak ada dah 32 darab dengan 6. Tak ada. Kita dah tak pakai ni Bentuk lazim kita dah tak pakai. Kita cuma pakai bentuk macam ni. Okey, maksudnya kita akan selesaikan. Kalau awak nak kira bentuk lazim, kita kira kat luar. Kira kat tepi Okey, so jadi 3 darab 2, 6. 2 darab 2, 4. 7 darab 3, 21. Tolak dengan 9 darab 7 dapat 63. 2 darab 7 dapat 2 ke ni? Masya Allah, salah lagi Okey, betul lah. Okey, saya salah. Okey, ni 2 7 darab 2. 3 darab 2, 6, 46. 7 darab 2, 14. Okey, 14. 2 darab 7, 14. Jadi dah sama kan? Jadi kita akan selesaikan. Salin semula negatif 6 darab dengan kurungan 14. Confirm 14. 46 tolak 63. Boleh ke? Kecil tolak besar? Tak boleh. Bila tak boleh, awak tolaklah 63 tolak 46. So kita kira kat tepi bentuk lazim Kalau awak dah pandai, tak payah kira macam ni pun kita dah boleh corongak 3 tolak 6, 13 tolak 3, 6. Kalau awak tak faham, awak tolak macam ni. 13 tolak 6 dapat 7, 5 tolak 4 dapat 1. Jadi jawapannya 17. Memandangkan tak boleh, awak kira tolak terbalik kan. Bila kita tolak 63 tolak, jawapannya mesti negatif. Okey. So seterusnya, kita akan tengok ni. Okey, negatif, positif. Ni boleh kecilkan jadi sifar 3. Yang ni dapat berapa? 7. Jadi 3 darab 17. 7, 14, 21 naik 2. 3 darab 1, 3 tambah 2. 51/7. Okey, so jawapannya 51/7. Ataupun boleh tukar dalam bentuk lazim tak wajar. Macam mana? 51/7. Tekan sama dengan 7. 2/7. Ataupun boleh guna kalkulator. Ataupun tak guna kalkulator pun boleh. Awak ingat tak? 7, 51 bahagi 7. 7, 14, berapa dapat? 49. Siapa boleh tolong saya? Tertiba saya pending. Berapa? 49, berapa? Betul 49? Boleh type. Ada boleh cakap ke? Lagi, berapa 51 bagi 7. 7 Senyap tak ada respon. Anyone can help me? Tujuh. Siapa? 7. Siapa yang terjawab? Tak nampak tadi. Number 3 Okey, so jawapannya 7. 7 darab 7, 49 dapat baki 2. Kita putar ikut jam. Jadi awak akan tulis 7 2/7. Sama kan dengan kalkulator? 7 2/7. Okey. So itu jawapan dia Okey, soalan yang seterusnya. Soalan E. Okey. Mana dah? Jauh ke bawah. Okey, soalan E saya copy. Okey. Kita kecilkan. Dah panjang dah. Tak kat tepi lah pula. Okey. 1/3 negatif tambah dengan 2 5/6 tolak 3/8 darab 1 2/3. Jadi kita akan tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, kita tukar negatif 1/3. Okey, saya buat sama dengan senang sikit. Okey, ataupun awak boleh letak sama dengan
kat sini. Jadi kalau dalam buku awak boleh sama dengan kat sini Okay, saya follow lah. Okay, kadang-kadang saya letak kat bawah ni je, kira sampai ke bawah. Okay, macam ni lah kan. Sama dengan semua kat bawah. Awak juga boleh letak sama dengan kat sebelah kanan. Contohnya kita akan salin semula. Negatif 1/3 tambah dengan 6 darab 2, 12. Tambah dengan 5, 17 per 6 tolak 3/8 darab dengan salin semula yang mana tak ada terlibat dengan pengiraan. 3 darab 1 tambah 2, 5/3. Okey, jadi bila awak buat sama dengan kat sini, kita samakan dengan kat bawah. Okey, supaya nanti sama dengan terus kat bawah. Okey, kalau awak buat kat sini, sama dengan awak kat sinilah. Okey. So ni kita menggantikan bentuk lazim yang awak belajar masa sekolah rendah. Okey, yang mana yang boleh selesaikan? Dah settle, tukar pecahan tak wajar. Seterusnya cari kurungan, tak ada kurungan. Tak ada. Jadi cari darab, operasi darab. So macam mana operasi darab ni? Darab ni. Kita akan selesaikan yang ni. Yang mana tak terlibat, kita akan salin dahulu. 1/3 tambah dengan 17/6 tolak dengan. So yang ni kita akan kira. So ni 3 dapat 1 dapat 1 1 darab 5 5/8 darab 1 8. Okey. Jadi kita akan selesaikan yang ni. Okey. Macam mana nak selesaikan? Okey, kita akan samakan penyebut ataupun kalau paling susah pun awak rasa susah, awak guna kalkulator. Okay, tapi saya ajar awak, memandangkan saya ajar awak, saya akan tunjuklah macam mana. 6 12 18 8 16 24. Okey, so sifir 24 boleh kot. Okey, 8 16 24. 6 12 18 24. So darab dengan yang ni kita akan darabkan dengan 6 12 18 24. So yang ni awak akan darabkan dengan 4. So saya tukar color lah untuk awak bezakan. Okey, so yang ni kita akan darab dengan 4, yang ni darab dengan 4. Yang ni kita akan darabkan dengan 3, darabkan dengan 3. Yang ni kita akan darabkan dengan 8, darabkan dengan 8. 1 darab 8 awak akan dapat 8, negatif jangan lupa. Okey, 3 darab 8, 24. Tambah dengan 17 darab 4, 7 darab 4, 7, 14, 21, 28. 8 naik atas, 4 darab 1, 4 tambah 1, 58. 6 darab 4, 24. Tolak dengan 5 darab 3, 15. 8 darab 3, 24. Okey. So semua dah 24 kan? Nampak dah sama. Jadi kita akan selesaikan seperti biasa per 24. Negatif 8 tambah 58 tak boleh, jadi 50 tolak 8 dapat 50. 50 tolak 15 dapat 35. Betul? Okey, kalau rasa was-was tolaklah. Okey, tekan kalkulator. Negatif 8 tambah dengan 58 tolak dengan 15. So awak akan dapat 30. So betul lah kan? And then ni pecahan tak wajar. Kalau awak nak tukar kepada pecahan bercampur, boleh tekan semula. Kita tekan 35 per dengan 24. Awak akan dapat 1/11/24. 1/11/24. Boleh kecilkan tak? Macam boleh kecilkan je. Boleh ke? Tak boleh. Betul ke? Salah je. 8, 7, 14, 21, 28. Soalan ni saya salah. Tengok balik. 1, 2, 6, 12, 17, okey. 3/8, okey. 3, okey. 5/3, okey. Kan dah salah. Okey. Saya 8, 3, 58, 8, 16, 24. Okey, 15. Okay, soalan E. Ikut, tak ada masalah kot. 7, 14, 21, negatif 1, 13. Okay, ada nak betulkan ke? Tak ada. Enam, 12, 18, 24. Ada salah sikit ni saya rasa. Kejap saya tengok kejap.
17 darab dengan 4. 68. Salah sini. Congok salah. 4. So ni 24 ni. So ni 2. So ni 68. So sorry, saya salah. Jadi kalau sini salah, 68 tolak 15, 60 tolak 15. Jadi awak akan dapat 45. Semula saya betulkan balik. Negatif 8 tambah dengan 68 tolak dengan 15. Awak akan dapat 45. So sini 45. Jadi 45 per 24. 45 per 24. Awak akan dapat 1/7/8. Okey, semula 45 bahagi 24. Jadi 2 awak akan dapat 48. 1 lah. 1 awak akan dapat 24. 5 tolak 1, 4. 4 tolak 2, 21. Jadi awak akan dapat 1/21 per 24. Boleh kecilkan sifir 7. 7, 14, 21. Jadi kita akan bahagikan dengan 7. Ni awak akan dapat 3. Yang ni awak akan dapat 3. 7, 14, 21. Sifir 7, sorry. So awak akan dapat 7. Ini awak akan dapat 8. So automatically awak akan dapat 1/7 per 8. Okey. Okey, macam ni lah sebenarnya kalau awak tengok macam ni. Semula Okey, 45 per 24. Boleh kecilkan tak? Okey, kita tukar. Betul lah. Okey. So tadi 45 bagi 24. Awak akan dapat 1/24. 5 tolak 4, 1. 4 tolak 2, 2. Jadi awak akan pusing ni, awak akan dapat 1/21 per 24. Bila awak tengok ni, sebenarnya kita boleh kecilkan 21 per 24 ni. Sifir berapa? Sifir 3. So bahagi dengan 3 awak akan dapat 7. Bahagi dengan 3 awak dapat 8. Jadi jawapannya adalah 1/7 per 8. So tu jawapan dia lah. Okay. So ingat kalau sama dengan kat sini, kita akan direct sama dengan kat sini. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Ada nak tanya ke setakat ni? Okay. Salah kira tadi. Okay, kalau tak jawapan betul lah. Okay, so sekarang ni jawapan dia dah betul. Okay, next kita tengok soalan yang seterusnya. Ada berapa minit lagi? Setengah jam dah. Okay, soalan yang F kan? Soalan F. So saya letakkan di mana ni? Tak habis. Ni E Okay, F. Ni saya letakkan kat sini. Peace. Salah pula. Kecilkan sikit. Okay. So saya zoom. Okay, kita akan salin soalan. Ada pecahan tak wajar, pecahan bercampur. So kita akan tukar kepada pecahan tak wajar. Salin semula. Negatif 1/4. So ni boleh selesaikan. Positif, negatif, dapat negatif. 4/5. Tukar 6 darab 2, 12. Tambah 1, 13. Yang ni darab 13/6 bahagi dengan 5/16. Okey. Jadi dalam ni awak akan tengok yang mana ada kurungan, ada darab. Okey, selesaikan. Tukar kepada pecahan tak wajar. Selesaikan pula yang ada darab atau bahagi. So yang ni, yang lain kita akan salin semula. Negatif 1/4. Negatif tolak. So kita akan selesaikan ni. Boleh kecilkan tak? So kita akan kecilkan ni. Dapat 2. Yang ni dapat 3. 2 darab 13. Awak akan dapat 2 darab 3, 6. 2 darab 1, 2. 5 darab 3, 15. Tolak dengan 5/16. Okay. Soalan F. Macam banyak ni. 4, 15, 16. Macam leceh. Kalau rasa susah,
agak-agak bagi 16 15 240. Cikgu, Yes. 16. Ya, apa dia? Ada nak tanya? cikgu soalan C saya nak tengok, cikgu boleh tak? Soalan C. Sekejap lagi kita selesaikan ini dulu Ya cikgu, nak tengok soalan C boleh tak? Kejap. Nak betulkan jawapan. Awak nak betulkan jawapan awak ke? C sekejap. belum cikgu, C belum betulkan. C belum betulkan. 7/12. Okey cikgu. Okey. Nampak? Okey. So untuk ini kita akan samakan darab dengan, saya akan darabkan dengan 15. Darab dengan 15. Darab dengan sini kita akan darab dengan 16. Yang ni kita akan darabkan dengan 16 darab 15. Okey, kita akan darabkan dengan 60. Okey. Jadi negatif 1 darab 60 awak akan dapat negatif 60 per 6 darab 4, 240. Tolak dengan 6 darab 6, 36. 2 darab 1, 2 tambah 3 dapat 56. 5 darab 6, so dapat 240. Tolak 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5 tambah 2, 75 per 240. So awak akan dapat berapa? So kalau awak rasa leceh boleh guna kalkulator lah. Okay, sebagai contoh saya akan ambil ni negatif 1/4 tolak dengan 26 per 15 tolak dengan 5 per 16. Okay, awak akan dapat salah. Awak akan dapat salah lagi. Negatif 551 per 240 ataupun 271 per negatif 240. Okay, ataupun susah juga kita guna. Sebagai contoh, negatif 60 tolak dengan 56 tolak dengan 75. Dapat berapa? Negatif 191 per 240. So kita tukar kepada pecahan tak wajar. Okey. 240 bagi dengan betul lah. 191 awak akan dapat 191 3 10 9 20 tolak 19 awak akan dapat 4. Jadi awak akan dapat 17 7 9 71 2 salah. Macam ni lah. 191 betul ke? Okay, kita tengok balik. Mana tadi? Okay, 271 per 140. Saya salah sini. Okay, so sini kita akan dapat 551. Ataupun bila kita tukar kepada pecahan tak wajar, awak akan dapat negatif 271 per 240. Okay, so kalau rasa susah, contohnya kat sini kalau rasa kat sini dah susah, okay, kita akan guna kalkulator lah. Awak guna kalkulator macam ni, 1/4 tolak 26 per 15 tolak dengan 5 per 16. Okay. So awak terus dapat jawapan negatif 271 per 240. So ni jawapan dia lah. Okay, kalau awak rasa nak mencabar, nak selesaikan sendiri, awak boleh selesaikan macam ni lah. 3 darab 6, 6, 12, 18, 18. So ni salah lah ni. So saya pun ada silap juga ni. 6, 12, 2, 5. Okey. Betul. 5, 25, 75. Okey. Okey. So itu saja jawapan dia. Okey. Dah settle Ada apa-apa nak tanya ke? Tak nampak. Saya tutup.
Tentukan. Dah tak ada, low battery dah. Sama dah. Okay, ada apa-apa masalah? Tak ada kan? Ada. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Ini adalah penyelesaian masalah. Okay, seorang pembuat kek biasanya menggunakan 3/4 cawan gula untuk membuat sebiji kek span. Dia mengurangkan umam gula sebanyak 1/1 cawan untuk kek span yang kurang manis. Seorang pelanggan telah menempah 3 biji kek span dan 5 biji kek yang kurang manis. Berapakah cawan yang gula yang diperlukan untuk menjadikan tepung kek daripada pelanggan itu? So saya tulis ini latih warna biru Ini soalan lah, sepatutnya dah habis masa dah ni, setengah jam dah, 40 minit dah. Okey. Latih diri 1.3D. Okey. Kata seorang pembuat kek guna 3/4 untuk buat kek span. Okey, kek span satu kek 3/4. Untuk yang kurang manis kena kurang 1/2. Seorang pelanggan nak 3 biji kek span dan 3 yang kurang manis. Jadi satu kek span. Kek span gulanya adalah 3/4. Okey. Satu kek kurang manis. Kurangkan gula dia sebanyak 3/4 tolak 1/2. Jadi macam mana kita akan tolak? Okey, berapa dapat? Okey, kalau susah tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 4 darab 3, 4 8 12 tambah 3 15. Per 4 tolak dengan 2 3/2 awak dapat. Jadi 15/4 tolak dengan 6/4 awak akan dapat berapa? 9/4 ataupun 21/4. Betul ke? 48. Okey, betul. Jadi kalau kurang manis yang ni. Okey, kita highlight. Satu kek kurang manis yang ni, satu kek span ni. So customer nak apa? Customer nak 5 kek span dan 3 kek span dan 5 kurang manis. So berapakah gula yang diperlukan? So kita akan tulis yang diperlukan adalah 3 biji kek biasa. 3 darab dengan 3/4 sorry. 3/4 tambah dengan berapa? 5 biji kek biasa. 5 biji kek biasa berapa? 21/4. Okey. So kita darab, jangan lupa darab. Jadi kita akan selesaikan yang darab dahulu. Okey. 3/4. So awak tukar ni kepada pecahan tak wajar. Jadi awak akan dapat 3 darab dengan 4 darab 3, 4, 12, 18, 15/4 tambah dengan, saya kurungkan sebab kita akan selesaikan yang ni dulu. Yang ni pun saya kurungkan sebab kita akan selesai yang ni. So yang ni darab dengan tambah 5 darab dengan 9/4. Jadi kita akan selesaikan ni. 3 darab 5 awak akan dapat 15.
345/4 tambah dengan 45/4. 9 darab 5, 45 kan? Betul. Berapa dapat? Jadi jawapannya adalah 90/4. Boleh kecilkan tak? Boleh kan? Tukar kepada pecahan tak wajar ataupun kecilkan dahulu. So, tukar kepada pecahan tak wajar. 90 bahagi dengan 4, awak akan dapat sini 2, dapat 8, dapat 1, turun 0, dapat 2, dapat 8, dapat 2. Jadi 22, 2/4. Betul ke? Okey, so awak akan dapat 22. Okey. 2/4. 2/4 boleh kecilkan tak? Boleh. Jadi ni 1, ni 2. Jadi jawapannya adalah 22, 1/2. Jadi berapa gula yang diperlukan? 22, 1/2 gula. So kalau awak rasa rajin, awak akan tulis titik 3 ni jadi 22, 1/2 cawan gula cawan gula diperlukan. So biasanya kalau soalan penyelesaian masalah, kita akan tekankanlah berapa banyak yang diperlukan. So soalan je perlukan 2, 1/2 diperlukan. Kalau tak ada ni tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Tulis dalam kira pun dah cukup lah. Lagi bagus, lagi cantik awak tulis based on the situation, berdasarkan situasi. Okey. Soalan yang seterusnya. Adam mempunyai RM40. So ni soalan 1. Boleh tulis. Soalan 1. Adam mempunyai RM40. Susan memberikan 1/3 daripada wangnya kepada Adam. Okey, Susan memberi 1/3 daripada wangnya kepada Adam. Jadi apa lagi? Selepas Adam memberikan 1/8 daripada jumlah wangnya kepada Gopal, dia masih ada 350. Cari jumlah wang asal Susan. Complicated soalan. Ini soalan gambar tengkorak, maksudnya gambar soalan kebat ni. Okey, saya tulis based on situasi dulu. Macam panjang sangat ni. Dah tak sempat kan? Dah habis masa 9:43 dah. Tak sempat nak bincang bab baru 1/5, 1/4. Kita sempat habis soalan saja discuss. Tak apalah. Peace. So tulislah Adam RM40. Saya betul ingat ni soalan ni. Soalan ni soalan kebat ni. Dia bagi Susan. Susan bagi 1/3 darab dengan tak tahu. Ini sebab tu soalan kebat. Tak tahu kita tulis. Kita wakilkan dengan huruf D lah, duit, wang, W. Tak tahu saya wakilkan dengan huruf X. Sebab ni sepatutnya tak belajar lagi ni. Kita akan belajar bab integer. Bab apa Algebra. Okey. Lagi dia kata pula 1/8 dia bagi Gopal. Dia bagi 1/8. 1/8 darab dengan 40. Tambah dengan, kenapa tambah? 1/3 X. Sebabnya duit ni tambah dengan Susan. Adam ada RM40, Susan bagi 1/3 daripada duit dia. Okey ni. Tapi dia kata pula bakinya adalah baki duit Adam masih lagi ada RM350. Maksudnya selepas dia bagi ni dia ada baki. Baki RM350. Ni soalan susah ni. Kalau awak tak boleh jawab pun tak apalah, saya terimalah. Jadi berapakah duit asal Susan? Banyak tu. 1/3 X. Okey, jadi saya tulis So duit Adam. Selepas tolak
sama dengan 350 bagi 350. Okey. Jadi tulis ni, yang ni sama dengan 350 So saya tulis balik semula. Okey, so compile Berapa duit kopal? RM 350 sama dengan 1/8 darab dengan 40 tambah dengan 1/3 X. Jadi tukar, kita buangkan ni. Jadi kita akan selesaikan yang ni. So akan dapat ni 1, yang ni dapat berapa? 40. 5 darab 8 berapa? 8 36 40. Dia dapat 5 kan? So ni dapat 5 tambah dengan 1/3 X sama dengan 350. So 1/3 X sama dengan 350 tolak dengan 5. Jadi awak akan dapat 1/3 X sama dengan 345. Okey. And then X sama dengan 345 darab dengan 3. Jadi 15, 12, 13, 10, 1035. Okey. So 1035 ni adalah duit Susan. Soalan dia apa? Yalah, betul lah jawapan dia. So jawapannya Susan sama dengan 1 RM 1035. Okey. So kalau ikut situasi, kalau awak perasan dia kata kopal ni 1/8 daripada duit yang ada pada Adam sekarang. Okey. Okey. So duit yang ada pada Adam adalah duit RM40 campur dengan duit Susan. Okey. Jadi soalan dia nak tanya berapakah duit Susan? Duit Susan kita tak tahu, X kita wakilkan dengan huruf X. So agak pening sikitlah soalan ni. Sebab ni soalan ni merangkumi bab yang lain, bab yang kita tak belajar lagi. Jadi kalau awak tak boleh jawab yang ni tak apalah, saya abaikan je lah. Okey. Jadi soalan yang wajib jawab adalah 1.2, 1.3C dan juga 1.3D soalan nombor 1 sebab kebat lah. So saya abaikan yang ni. Okey. So kalau tak faham pun tak apalah yang ni, Okey. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya ke? So hari ni kita tak sempat masuk bab 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Jadi ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi saya akan assign ni sebagai assignment awal lah. Awak akan siapkan, nanti awak akan hantar gambar Boleh hantar melalui Google Classroom dan juga boleh hantar melalui Google Classroom. So saya akan assign ni sebagai homework awak. Tugasan ke-6. So, homework mana? Assignment. Classroom. Tak habis ke kan? Poin 3 pecahan dah tak boleh.
pecahan positif dan pecahan negatif. Kan? Jadi teks awak muka surat berapa? Jawab latihan dalam buku teks muka surat 17 dan juga 18. 17 ke? Salah. 16 kan? 16 dan 18. Latih diri. Diri 1.3C semua dan latih diri 1.3D soalan satu sahaja. Untuk latihan saya bagi di sini resource. Bincang soalan saya tak banyak, biasanya bincang soalan setengah jam je. So yang ni makan masa lama sikit kan. Content library. Pasal ke-6. Attach. Homework. Dan berapa saya bagi, kalau dapat siap semua 100 markah, dapat salah ataupun tak siap dapat 75 markah. So saya pilihlah next. Kalau salah bagi 75 markah, tak siap 50 markah. Okay. Tidak lengkap, tidak siap. Okay. Jadi assignment student bila tarikh tamat? Tarikh tamat minggu depan. Sepatutnya minggu ni. Sebab ni yes. Saya hantar personal boleh tak personal? Boleh lah kalau Dekat cikgu. tak boleh guna. Kalau hantar personal, ambil gambar ke? Ya cikgu. Boleh lah. Hantar dengan Teams lah. Better kan? Kalau dalam Telegram banyak sangat nanti terlepas. Tak sempat saya nak save. Ya. Saya assign. Ada apa-apa nak tanya lagi ke? Okay, kalau proses inilah saya menawar. Pergi ke general, kalau guna Teams lah Kita tugasan 5, tugasan 4, tugasan 3. Sekejap lagi kita keluar 6. Tu dah. Tugasan ke-6. Jadi awak boleh siapkan di sini. Ataupun awak boleh klik kat sini. Okey. Kalau susah, hantar mesej chat. Macam ni ada pelajar kita pun ada yang hantar. Anniversary ke? Tapi saya tak boleh nak check lah, saya boleh tengok je lah. Kalau ada salah saya beritahu lah. Ni anniversary ada hantar 1.3A dan 1.3B. Okey. Ada apa-apa yang nak tanya ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita akan habiskan kelas kita lah. Apa nama
Okay, saya dah lupa kehadiran dulu. Low Zijuan tak datang, Zai Hushan tak datang. Okay, itu je kot untuk hari ni. Okay. So kita habiskan kelas kita dengan sekian. Terima kasih. Cikgu, Ya. Saya tutup record je. cikgu attendance belum ambil ya cikgu attendance. Attendance kalau guna Teams